Hey Shalom, saudara-saudari, malam ini saya mau kongsikan firman Tuhan tentang falsafah kehidupan David, macam mana dia hadapi masalah dan cabaran dalam kehidupan, dan juga pada waktu dia sedang hati, dia macam mana secara biasa dan secara berjaya dalam kehidupannya. Sikap dia terhadap masalah dan kejayaan. Ini dah tajuk saya. Dan ini satu kerana ini sangat penting juga pada waktu sekarang, pada waktu ini pada coronavirus juga. Ini satu beban besar kerana King David ada seorang yang luar biasa. Dia memangnya luar biasa, dia juga seorang yang sangat hadapi cabaran, kegagalan. Dia seorang yang sangat kecewakan hati Tuhan juga, tapi dia sangat cepat sekali untuk bertobat. Dan itu adalah satu hati yang lembut di hadapan Tuhan. Jadi hari ini, malam ini saya mau kongsikan daripada Mazmur 27. 27. Dari ayat 2 ke ayat 3. Ayat 2 dan 3 katakan, ketika penjahat menyerang saya untuk memakan daging saya, musuh-musuh saya mereka yang tersandung dan jatuh. Dan ayat 3, dia bilangkan satu yang secara yang luar biasa. Ini adalah satu mazmur mengenai David melarikan diri daripada musuh-musuh dia pada waktu yang kurang stabil, sangat hadapi cabaran dan kesusahan, kesulitan. Macam mana David masih ingatkan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Mazmur 27 ayat 2 kita sudah katakan, pelaku kejahatan mengerangkan untuk memakan dagingnya. Apa gambaran terkini dari sini? Dia mengatakan bahawa mereka musuh-musuh tersandung dan jatuh. Dan inilah mungkin dia sudah ini diucapkan sebelum peristiwanya atau selepasnya. Ini tidak sangat penting. Tapi dia kepercayaan, keyakinan di dalam Tuhan adalah luar biasa. Ayat 3. Memberikan ancaman dan kekuatan tirinya terhadapnya. Lihatlah, walaupun tentera berkemah melawan saya, hati saya tidak akan takut. Walaupun perang melawan saya, tetapi saya akan yakin. Akulah yakin. Inilah keyakinan David. Soalan saya hari ini adalah, keyakinannya dari mana? Ini bukan kerana kedudukan dia seorang raja. Ini yang sangat berbeza, tahu. Kekuatan kita berasal daripada kedudukan kita atau apa itu dalam hati kita. Ada orang yang berjaya kerana dia ada kuasa. Tapi kuasa ini tidak semestinya berterusan pada waktu yang cabaran, waktu kerana manusia tentulah akan jatuh, tidak akan berkekal. Apa yang kekalan adalah Tuhan. Ini ada kunci David. Dari mana keyakinan David? Ini keyakinan David berasal dari perhubungan dia dengan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Bayangkan hampir seluruh buku Mazmur, the book of Psalms, buku Mazmur adalah ditulis oleh David. King David tuliskan hampir semua Mazmur. Mazmur adalah buku yang tersentuh hati. Buku yang paling berintim dengan Tuhan. Buku yang itu berluarkan hati, perasaan dan fikirannya dengan Tuhan. Inilah satu buku yang membawa emosi seseorang dan connect, bersambung dengan
Allah ilahi. Sangat-sangat luar biasa. Saya cinta ialah buku buku Mazmur. Saya selalu saya punya waktu pagi semestinya saya bacakan buku Mazmur. Oke. Jadi saya sekarang adalah satu topik yang sangat penting ada ayat 4. Ini adalah sangat-sangat luar biasa. Karena pada waktu David larikan diri daripada musuh-musuhnya, dia meminta Tuhan untuk membebaskan dia daripada masalahnya, musuh yang dan seterusnya. Tapi di dalam proses itu, dia ada mengatakan satu perkara yang sangat-sangat luar biasa. Ini satu yang dia minta kepada Tuhan itu ayat 4. Satu perkara saya telah tanyakan kepada Tuhan yang akan saya cari agar saya dapat tinggal di rumah Tuhan sepanjang hari dalam hidup saya, mengenai keindahan menikmati keindahan Tuhan dan bertanya di bait sucinya. Menikmati keindahan Tuhan. Inilah maksud saya. Ini adalah orang hamba Tuhan, seorang yang pemimpin Tuhan di rumah Tuhan yang berhati untuk mencari wajah Allah. Bayangkan, dia pada waktu itu dia tuliskan ayat 4 adalah waktu dia larikan daripada musuh-musuh. Bukan satu dia tuliskan ayat firman itu pada waktu dia memuji menyembah Tuhan Allah di dalam rumah Allah, dalam gereja firman Tuhan, dengan di antara beribu-ribu, beratus-ratus orang dengan pujian penyembahan. Dia mengistiharkan satu suara yang indah. Dia katakan satu perkara teringin-ingin dalam hati saya adalah saya dapat menikmati keindahan Tuhan. Saya dapat boleh tinggal di rumah Tuhan sepanjang hidup saya. Dia bukan bilangkan itu pada waktu pada waktu dia memuji Tuhan di dalam jemaat firman rumah Tuhan. Dia bilangkan itu pada waktu sengsara, pada waktu dia larikan diri dari musuh di dalam waktu perang. Saudara-saudari, apa saya mau katakan malam ini dari firman ini adalah dia mencari wajah Tuhan pada waktu kejayaan dan waktu sengsaraan, waktu cobaan dan seterusnya. Inilah saya sangat tersentuh oleh David. Dia tidak meminta kekuatan, kejayaan, dan wanita cantik dan seterusnya. Sebenarnya dia memiliki semua mereka itu. Tapi ada segalanya, dia meminta kehadirat Tuhan. Dia meminta kehadirat Tuhan di dalam hidupnya. Dia bukan minta lah Tuhan, musnahkan musuh aku. Musnahkan, tumpahkan, kayakan, musnahkan musuh-musuh saya dan tentara-tentara yang cabarkan saya. Saya sebenarnya pada waktu itu meminta Tuhan, saya dapat menikmati keindahan Tuhan dan menikmati menikmati kehadiran Tuhan, the presence of God. Dia mengasihilah Tuhan, saudara-saudari. Dia bukanlah saja mengasihi kuasa Tuhan. Dia bukanlah mengasihi berkat-berkat Tuhan. Tapi dia mengasihilah Tuhan sendiri. Inilah saya mau sampaikan kepada saudara-saudari supaya kau semua faham. Dalam kekristenan, dalam kehidupan sebagai seorang Kristen, janganlah tercari-cari berkat-berkat Tuhan kemanusiaan jasmani saja. Tapi mencarilah wajah Tuhan. Mencarilah Tuhan sendiri.
Bukan mencarilah berkat Tuhan saja. Berkat-berkat Tuhan yang semestinya adalah di bawah sekumpulan di dalam Tuhan sendiri. Kau mestilah mencari Tuhan. Janganlah tercarilah kekuatan Tuhan saja. Kuasa Tuhan sembuh, kuasa Tuhan memberikan sampaikan segala yang keperluan Tuhan memberikan, semuanya Tuhan semestinya melakukannya. Tuhan sembuh, Tuhan membagikan, Tuhan menyentuh, Tuhan menguatkan, Tuhan lakukan segala-gala ini. Tapi saudara, jangan lupalah, jangan mencari yang secondary, yang di bawahan, tapi mencari yang terutamalah Tuhan sendiri. Macam mana lakukannya? Itulah kita mestilah mencari Tuhan dalam firman Tuhan. Setiap hari renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, mencari wajah Tuhan. Renungkan, maksudkan kau bacakan satu Alkitab, satu bab, satu chapter Mazmur atau Injil Yohanes atau Roma seterusnya. Renungkan, biarkan firman itu didalamkan dalam hati kita supaya memberikan buah-buahan, supaya mengubahkan firman Tuhan dalam buku Roma. Kita diubahkan dengan pembaharuan hati, pikiran kita. We are be transformed by the renewing of our mind. Kita punya otak, pikiran itu mesti dibaharui oleh siapa? Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tak cukup, karena itu mesti adalah isi substance dia, firman Tuhan. Saudara-saudari, carilah Tuhan. Jangan carilah berkat Tuhan. Sebab dari Tuhan kau dapat berkat sememangnya. Tapilah seperti David. Pada waktu sengsara percobaan, dia bangkitlah. Doanya ada banyak hal. Tumpahkan, musnahkan musuh-musuh dan seterusnya. Tapi satu perkara dia terutama dia mencari-cari daripada Tuhan adalah tinggal di rumah Allah sepanjang hidupnya dan juga menikmati keindahan wajah Allah. Tuhan memberkati saudara-saudari. Amin.